Hello everyone, my name is Mardia and this is Ezra, my 2 years old male hedgehog. Hari ni kita nak cakap history of domesticated hedgehog. Salah silah macam mana adanya Ezra, macam mana adanya hedgehog korang. Sebagai owner hedgehog, mestilah kita kena tahu dari mana asal usul hedgehog kesayangan kita ni. Dan dan video ni juga akan beri korang enlightenment on kenapa kita tak boleh trade hedgehog kita, domesticated hedgehog yang kita ada sekarang ni, dengan hedgehog liar. Kita tak boleh samakan. Kalau I nak cerita in detail pasal history of domesticated hedgehog ni, dia sangat-sangat panjang, and also sources untuk setiap sources online and research yang disediakan online and dekat buku, dekat e-book, ada yang believe, ada some of them believe different thing. So I akan terangkan in term of most of us believe in, and in term yang senang, yang that korang senang untuk faham. Okay? So first, jom kita tahu apa sebenarnya maksud domesticated hedgehog itself. So domesticated maksudnya ialah haiwan yang orang ataupun tuan, ada tuan yang jaga diorang, besarkan diorang untuk kepentingan diorang sendiri. Either untuk makan diorang punya daging, ataupun untuk ambil diorang punya bulu ke, ataupun macam kita ni hanya untuk cute-cute, untuk kita jaga sebab diorang comel. So itu ialah maksud domesticated hedgehog. Maknanya ada tuan, ada orang yang ambil animal tu, haiwan tu untuk dibesarkan di bawah jagaan dia. Bukannya haiwan tu survive sendiri dekat hutan liar tu, di mana mana asalnya datang. So hedgehog ni dia ada banyak sangat spesies. Ada yang spesies asalnya dekat Egypt, ada spesies asalnya dekat Afrika. So dia ada banyak sangat spesies, dan spesies yang orang selalu domesticated sekarang ni ialah Egyptian hedgehog, iaitu long-eared hedgehog. Dan yang kita ada dekat rumah sekarang yang sangat banyak, and dekat Malaysia, dekat Indonesia, memang ada African pygmy hedgehog je sebagai domesticated hedgehog. Long-eared hedgehog kita tak ada lagi. Tak ada lagi orang yang bawa masuk import long-eared hedgehog. Untuk video ni, I akan fokuskan untuk African pygmy hedgehog je. Sebab kalau nak cakap dua-dua, nanti jadi panjang sangat. So walaupun hedgehog ni dia ada banyak sangat spesies, datang daripada banyak sangat negara, tapi diorang share common behaviour, diorang share common features, rupa pun seakan sama, taste pun seakan sama, preferable pun seakan sama. So, waktu zaman dulu-dulu, dari mana diorang start untuk domesticatedkan hedgehog ni? Actually, domesticated hedgehog ni kalau ikut term itself, maknanya orang ambil, simpan dan besarkan, biarkan untuk kepentingan dia sendiri, sebenarnya dah start daripada 4th century BC, iaitu waktu zaman Roman Empire lagi. And unfortunately, it's very sad for me to tell you yang sebenarnya diorang breedkan, orang Roman ni breedkan hedgehog. Actually, it is more into Algerian hedgehog waktu that time. Diorang breedkan untuk diorang makan. Yes, untuk diorang dapatkan daging hedgehog tu. Selain tu juga, ada source yang mengatakan orang Romans ni diorang breedkan untuk ambil diorang punya hedgehog punya duri untuk jadi berus waktu untuk sabun baju dekat tepi sungai. So yes, waktu zaman Roman Empire tu, diorang domesticatedkan hedgehog untuk makan ataupun untuk guna duri dia, mainly untuk survival manusia tu sendirilah. Waktu tu, zaman tu tak start lagi diorang berikan untuk diorang rasa cute macam tu. So macam mana boleh startnya breedkan African pygmy hedgehog ni? Waktu tu early zaman 1991 ataupun late 80s, hujung-hujung 80-an ke start 90-an, ada seorang American ni, nama dia Richard Stapp. Richard Stapp ni dia an importer. So kerja dia macam import benda daripada luar negara of Amerika, dia bawa masuk Amerika. So dia deal with African yang dia nak bawa masuk hedgehogs. Dia bawa masuk hedgehogs hybrid. Dia bawa masukkan hedgehog daripada Afrika yang masa tu dah dihybridkan oleh manusia
Indonesia, iaitu hybrid tu ialah daripada four-toed hedgehog dengan Algerian hedgehog. Sebenarnya dua-dua ni dia punya rupa dia quite berbeza, tapi bila dia dah hybridkan, jadilah rupa yang seakan-akan hedgehog yang kita sekarang, iaitu diorang namakan African pygmy hedgehog. Sebabnya walaupun diorang asal daripada dua spesies, tapi yang satu ni asal dia daripada North Africa, satu lagi asal daripada Central to East Africa. So diorang gabungkan, jadilah rupa hedgehog yang kita ada sekarang. Dan turns out hedgehog yang kita ada sekarang ialah pygmy. So apa itu pygmy? Pygmy ni ialah animal, haiwan yang version dia lebih kecil daripada rupa yang it's supposed to be. Contohnya marmoset pygmy, monkey, ada jenis pet others yang pygmy juga. So pygmy ni kalau kita tengok spesies pygmy ni semua yang jenis kecil-kecil, comel-comel cinonet. So selalunya yang orang bela ialah pygmy sebab dia lebih kecil, lebih sesuai untuk jaga dekat indoor dalam rumah. Jadi Richard Stubb ni dia bawa masuk first 2000 hedgehog, African pygmy hedgehog kat dalam Amerika. Lepas tu dia jual dekat pet shop dekat dalam Amerika. So waktu tu sangat-sangat baru, tapi demand dia melonjak naik. Ramai orang suka African pygmy hedgehog ni. So sejak tu dia bawa masuk lagi banyak dekat dalam Amerika. Dan start tu jugalah start daripada import, outport. Sebab tu lah daripada situ masuk dekat dalam Malaysia, masuk dekat dalam Indonesia, masuk dekat Korea. So sebab tu lah dari situlah kita dapat hedgehog yang kita ada sekarang. Dia dah dibreedkan oleh pet shop lah, oleh breeder lah, oleh owner yang dulu-dulu lah, sampailah dekat tangan kita sekarang. So daripada Richard Stubb ni kita panggil modern domestication. Maknanya modern domestication of hedgehog. Compared tu dengan waktu Roman Empire dulu tu kita panggil old domestication. Domesticated yang lama dengan Richard Stubb yang sekarang ni kita dah dapat apa hedgehog yang daripada Richard Stubb tu. So inilah kita panggil modern domestication. So kan Richard Stubb tu dah bawa masuk thousands of hedgehog in America. So orang-orang American pun dah breedkan sesama dorang antara jin. So terjadilah different kind of breed, rupa dia different pattern, different marking rupa dia. Ada yang albino, ada yang pattern pinto, ada yang chinicot lah, ada yang cinnamon lah. Sebab itulah dekat Malaysia dengan Indonesia sekarang pun ada banyak-banyak jenis rupa breed dia yang kita dapat jumpa sekarang. Now back to topic hedgehog liar itself. Jom kita kenal and tahu apa sebenarnya hedgehog liar buat. So sekarang ni hedgehog liar ada dekat Europe, ada dekat Afrika, ada dekat China. So semua tu of course tak ada dekat Malaysia dengan Indonesia. Malaysia dengan Indonesia tak ada native hedgehog. Semuanya datang daripada sana-sana. So jangan cuba untuk cari hedgehog liar dekat hutan dekat Malaysia atau Indonesia ni, memang tak ada. Diorang ada dekat bahagian Europe, dekat sana adalah. Itu pun sekarang ni sebenarnya dah nak extinct. Macam I cakap tadi, spesies hedgehog ni ada sangat-sangat banyak dan berasal daripada different country, tapi diorang share same behaviour. So kalau dekat liar, dekat hutan, apa yang diorang buat? And dengan tahu apa nature yang diorang buat dekat liar, kita dapat juga relate dengan hedgehog yang kita ada dekat rumah kita sekarang. Apa bezanya? Apakah beza behaviour? Apakah beza makanannya? So hedgehog liar, spesies diorang ni come from a 4 seasons country. So diorang ada summer, diorang ada fall, ada spring, ada winter. So ada 4 season. In each 4 season ni different diorang behaviour, different routine yang diorang ada. Walau bagaimanapun, ciri-ciri tetap yang diorang ada ialah first, diorang nocturnal. Sama juga macam hedgehog yang kita ada kat rumah sekarang. Benda tu memang fitrah yang diorang tak boleh bawa keluar daripada diri diorang, okey? Nocturnal dengan solitary. Nocturnal maknanya malam diorang aktif, diorang berlari, berbatu-batu, siang diorang tidur. Itu memang fitrah yang memang tak boleh ubah. Second ialah solitary, iaitu diorang hidup bersendirian. Even hedgehog liar pun diorang bersendirian dan diorang akan cari mate, diorang akan cari hedgehog yang jantina lain daripada diorang waktu breeding ataupun mating season je. Mating season tu selalunya antara April
to September. Sources mengatakan waktu sama diorang akan malam-malam, of course siang tidur kan. So malam-malam diorang akan aktif untuk cari makanan. Diorang cari makanan untuk diorang simpan waktu winter. Sebab winter ni diorang akan hibernate. So banyak sangat spesies haiwan kat luar sana yang akan hibernate. Hibernate ni bila mana keadaan sangat-sangat sejuk, salji dia sampai kan kalau you bergerak, you buat kerja, you akan hilang tenaga sebab you akan nak kawal kesejukan tu. So kalau dia hibernate, iaitu dia akan tidur dalam waktu yang sangat lama. Sepanjang season tu dia tidur, season winter tu dia tidur, dia akan lebih savekan tenaga dia. So itu cara dia survive waktu winter, iaitu dia cari makanan siap-siap waktu sama, disimpan dekat nest dia untuk waktu winter, dan dia akan makan secukupnya untuk tenaga yang dia simpan waktu winter. Sebab waktu winter dia perlukan gunakan makanan yang banyak-banyak dia makan tu untuk dia hibernate, tidur, dan menahan kesejukan tu itself perlukan tenaga waktu dekat dalam nest tu. So sedihnya ada some hedgehog yang dia tak dapat, sebelum winter dia tak dapat consume makanan yang cukup. Ada some of them tak boleh survive, dan waktu dia tidur, waktu hibernate dekat winter tu, dia tak boleh survive, dia tak hidup balik sebab dia dah kurang tenaga, dia mati macam tu je. So kesian sangat-sangat. So waktu summer, spring, fall, malam-malam diorang akan keluar cari serangga sebab diorang mainly insectivorous. Dan selain serangga, diorang akan jumpa tikus-tikus kecil ataupun ular-ular kecil, spider, burung-burung kecil. Diorang akan buru juga, and diorang akan makan ataupun bangkai-bangkai yang baru, bangkai-bangkai mammal. Sebab malam-malam kan diorang travel, diorang journey, lari berbatu-batu untuk diorang cari makanan, and at the same time untuk sebab diorang memang suka berlari waktu malam, okay? So diorang along the journey, kalau diorang jumpa makanan, diorang akan makan. Proses untuk cari makanan ni juga sebabnya diorang kan insectivorous kan, so banyak serangga yang dia dekat bawah tanah. So sebab itulah diorang punya hidung tu, hidung hedgehog liar di-featurekan memang terjadi untuk khas untuk diorang sondol-sondol pasir-pasir tu semua untuk diorang gali dapat earthworm lah, dapat serangga lain lah, untuk diorang gali dapat makanan. Menggali tu memang one of the main sifat behavior diorang. Selain daripada diorang nak cari cacing ke, insects ke apa dekat dalam tanah, diorang juga gali-gali tempat ataupun hole dekat pasir ataupun dekat bawah-bawah pokok untuk diorang buat tempat berteduh waktu siang. Contohnya, dia dekat malam tu dah bebas, dia dah lari semua, dah nak siang. So dia akan cari gali-gali antara daun-daun lah, bawah dahan lah, ataupun sol untuk diorang berteduh untuk tidur. Hedgehog liar ni dia sangat-sangat pandai. Dia memang tahu yang dia tu senang ada predator boleh tangkap and makan dia. Sebab itulah dia akan cari tempat tersorok untuk gali-gali, lepas tu berteduh kat situ and tidur dengan lena kat situ supaya predator tak senang untuk jumpa dia. Bila dah masuk breeding season, hedgehog jantan dia akan cuba untuk track bau hedgehog betina. So bila dia dah track, dia dah jumpa hedgehog betina, diorang akan ada ritual, mating ritual di mana diorang mating. And bila diorang mating terus diorang separate. So diorang memang tak ada go sama-sama, social animal, nak sama-sama, no. Diorang memang solitary animal. Diorang akan jumpa waktu nak mating je. So after that, betina tu maybe akan pregnant, and bila dia pregnant, dia beranak. Bila dia beranak, baby-baby tu akan ikut mama dia sampailah dia umur sebulan macam tu. Bila untuk menyusu, untuk mama dia ajar dia makan sendiri. And bila dah umur sebulan, 2 bulan, ada yang kata sampai 4 bulan, baby-baby dia dah besar, baby-baby dia dah pandai survive sendiri pun, baby dia akan asing sendiri dan masing-masing bawa haluan masing-masing. And at the end of the day, diorang ialah solitary animal. Diorang suka duduk seorang-seorang, diorang tak suka ada presence animal lain sebab diorang ada rasa macam ini ialah territory diorang. Diorang tak nak kongsi territory diorang. Diorang bahagia duduk seorang-seorang je. Dan daripada dekat hutan, hedgehog liar ni juga sangat terkenal sebagai tetamu. Kalau dekat Europe, diorang akan singgah daripada taman rumah ke rumah untuk cari serangga. So maknanya
bukan dekat hutan je diorang duduk. Diorang akan singgah daripada rumah ke rumah sebab diorang nak cari serangga. Dekat luar negara, dekat Europe, diorang siap buatkan rumah untuk hedgehog liar. Diorang siap letakkan makanan kucing untuk hedgehog liar so that diorang ada makanan lebih in case insects tak ada. Daripada kelakuan, habit hedgehog liar ni, kita dah dapat tahu macam mana orang dulu-dulu ni namakan hedgehog Rupanya asal nama hedgehog ni ialah, hedge ni ialah semak samun dekat tepi-tepi taman tu. Semak samun pagar yang diperbuat daripada daun-daun tu. Sebab like I said, hedgehog ni memang suka sangat pergi dekat taman-taman orang untuk cari serangga. Dengan hawk ialah macam menyondol, macam babi tu, macam kinzi. Dia menyondol, sebab tu lah nama dia hedgehog. Sebab hedgehog ni memang suka menyondol-nyondol juga macam babi. Waktu dia gali, dia sondol-sondol juga untuk cari serangga, untuk buat nest. Macam tu lah. Sebab tu lah nama dia hedgehog. Berdasarkan rutin-rutin, habit hedgehog liar yang I cakap tadi, of course ada beza hedgehog liar dengan hedgehog domesticated kita. Ada yang hedgehog liar buat dan hedgehog domesticated kita tak buat. Contohnya, first ialah breeding ataupun mating season. Hedgehog liar, diorang ada breeding ataupun mating season dia daripada bulan keberapa dan bulan keberapa baru diorang aktif untuk mating, untuk cari cari gender lain untuk mating. Tapi untuk hedgehog domesticated, diorang tak rasa benda tu sebab hedgehog domesticated dah di-import output in seluruh negara, mostly seluruh negara. Ada negara yang illegal. My point is, dia dah di-import output dekat banyak negara. Some of the negara diorang tak ada 4 seasons. Even in America, diorang ada seasons. Diorang akan make sure cage domesticated hedgehog diorang tu akan dekat temperature yang sama sahaja. So breeding and mating season ni tak ada istilah breeding and mating season untuk hedgehog domesticated hedgehog yang kita ada sekarang. Dia tak ada istilah, oh sekarang ni waktu untuk mating season ni, kena matingkan hedgehog aku. Oh tak ada. Secondly ialah hibernisasi. Sebab hedgehog liar diorang akan experience waktu winter, kesejukan yang sangat-sangat. Diorang akan cuba untuk hibernate untuk diorang survive to next season. Tapi macam I cakap tadi, hedgehog yang kita ada sekarang, lagi-lagi dekat Malaysia and Indonesia, kita punya cuaca tak ada 4 season. Cuaca kita untuk room temperature dah very nice untuk hedgehog kita, domesticated hedgehog. Tapi for American, for Korean owners, diorang kena ada heat lamp. Heat lamp tu akan make sure temperature area cage tu sama macam kita punya temperature, room temperature dekat Malaysia dengan Indonesia. So diorang kena kawal temperature tu sebab diorang ada 4 season. Tapi domesticated hedgehog ni, dia tak boleh sesuai dengan 4 season. Dia punya badan dah tak boleh capable untuk tahu survive untuk each different season macam hedgehog liar. So disebabkan domesticated hedgehog ni, tuan-tuan dulu-dulu dah biasakan dia dengan temperature yang sama je, diorang tak merasa winter. So diorang tak merasa winter, diorang tak ada experience, nenek-nenek moyang hedgehog korang tu and Ezra tak ada experience untuk deal with hibernation. Dan even if diorang kena deal with hibernation, diorang punya imun, diorang punya badan dia dah tak terlatih untuk deal with hibernation. And at the end of the day, if domesticated hedgehog tu akan kena hibernation, which is this thing selalu happen untuk European, untuk American owner, Korean owner, yang kalau diorang tak jaga diorang punya heat lamp and diorang punya cage tu tak panas sama macam panas dekat kita punya room temperature kat Malaysia dan Indonesia sekarang ni, hedgehog diorang akan attempt untuk hibernate. Dan bahayanya hibernate untuk domesticated hedgehog ni ialah diorang tak boleh survive sebab diorang tak the capability untuk survive. Sebab like I said, domesticated hedgehog tak sama dengan hedgehog liar. Hedgehog liar diorang tahu apa diorang nak buat untuk survive for the hibernation. Untuk domesticated hedgehog diorang tak tahu, and that's why hibernation untuk domesticated hedgehog ialah fatal, iaitu membawa maut. So yes, as Malaysian, Indonesian and Brunei owner, we are very lucky sebab kita punya room temperature for our negara dah okay untuk
perfect ideal temperature untuk domesticated hedgehog. Kalau Korean owner, American owner, sebab diorang punya country, diorang punya temperature tak stable, ada season, so diorang kena beli heat lamp untuk letak dekat cage diorang punya hedgehog, dan diorang akan kena sentiasa risau takut diorang punya cage tu terlampau sejuk, so diorang punya hedgehog boleh go to hibernation, which akan membawa maut. Next ialah capability diorang to survive to outdoor in overall. So I banyak macam cakap with my vet, like and my vet selalu cakap pasal banyak hedgehog yang datang dekat dia masalah diorang punya hidung. Diorang punya hidung macam ada luka lah, ada terhiris lah sebab diorang guna habuk kayu ataupun bedding, ataupun hedgehog diorang macam tersondol sebab hedgehog kan, even domesticated hedgehog diorang still suka sondol gali-gali, so diorang gali benda yang kasar, contohnya kalau diorang guna habuk kayu yang tajam-tajam tu. And sebabnya hedgehog yang kita ada sekarang ni African pygmy hedgehog, man-made hybrid hedgehog, dua spesies yang completely berbeza daripada asal yang berbeza, yang kalau dekat liar diorang tak ada pun nak breed sesama diorang, tapi kita orang manusia yang dulu-dulu ni yang breedkan diorang untuk dapatkan hedgehog pygmy yang cute supaya dapat dibela sekarang ni. So of course lah diorang punya future, diorang capability pun dah lain sebab ini ialah man-made. Ini bukannya hedgehog liar tu sendiri yang producekan spesies ini. Ini ialah spesies yang memang orang man-made untuk letak indoor dekat dalam rumah as domesticated hedgehog. Yes, diorang boleh capable untuk jalan atas star semua, but untuk do that, untuk lalui hutan, bana semua tu throughout their life, no. Sebab tu apa-apa animal yang domesticated, even animal yang dah dibreed dekat zoo pun tidak dibenarkan, memang ada law tidak dibenarkan untuk lepaskan dekat hutan. Sebabnya diorang memang tak boleh survive dekat hutan. Diorang memang throughout your life, even nenek moyang diorang dulu pun survive under tuan. Ada tuan yang bagi makankan untuk diorang, ada tuan yang bagi sediakan semuanya untuk diorang. Kalau korang survive dekat hutan, diorang tak tahu apa yang diorang boleh buat untuk diorang sendiri untuk survive, sebab selama ni even nenek moyang diorang dulu pun orang yang providekan untuk dia. So tak ada istilah yang hedgehog liar boleh buat benda tu, so hedgehog aku yang ada dekat rumah pun boleh buat benda tu. So benda tu sangat-sangatlah contradict sebab hedgehog ni dah near berdekad-dekad orang domesticated kan, orang letak dekat rumah. So diorang punya environment, diorang punya the way diorang membesar sangat-sangatlah berbeza dan tak boleh samakan dengan hedgehog liar. Selain daripada segi bentuk badan diorang sendiri yang menyebabkan diorang less capable of apa yang hedgehog liar boleh buat, ialah dari segi pemakanan diorang. So dari segi pemakanan ni mesti korang tertanya-tanya, kenapa domesticated hedgehog kita bagi cat kibble, kenapa kita tak bagi insects macam sama dengan hedgehog liar? So benda tu sangat-sangatlah panjang sangat dia punya sebab dia. So I akan buat in next video on, kita akan fokuskan pasal makanan dia saja. Okay, apa yang korang kena tahu sekarang ialah sebab kita feed domesticated hedgehog kita cat kibble tak sama dengan hedgehog liar. So dari segi persekitaran, environment, apa yang diorang makan pun tak sama. So apa yang organ diorang, everything, blood diorang is made up before, berdekad-dekad sebelum ni, tak sama dengan hedgehog liar. So of course lah diorang punya preference in makanan, diorang preference in taste into ini tak sama dengan hedgehog liar dan berbeza-beza. Sebab itulah korang akan jumpa ada hedgehog yang dia tak suka superworm, dia tak suka insect, dia nak stick to cat kibble je. In that case, sebab hedgehog generasi dia dulu pun orang bagi cat kibble sebagai makanan utama je. So diri dia sendiri tak terdedah daripada nenek-nenek moyang dia, tak terdedah dengan insect. Sebab tu dia prefer cat kibble je. So that is one of the reason kenapa dia tak nak insects. So hedgehog yang kita ada sekarang ni, dia punya diet pun completely different dengan hedgehog liar. So sebab itulah kita tak boleh trade and bagi apa-apa hedgehog domesticated yang kita ada sekarang ni benda yang sama yang hedgehog liar dapat. Kalau korang trade diorang sama, kononnya korang kasih serangga je sepanjang masa dekat korang punya hedgehog, korang kasih mealworm je sepanjang masa, diorang punya perut tak boleh terima benda tu sebab diorang punya organ, diorang punya blood
before this berdekat-dekat orang bagi cat kibble, tiba-tiba korang bagi dia mealworm. So diet dia dah berubah, walaupun memang diorang asal daripada Hedgehoglia, tetapi diorang berdekat-dekat dah melalui evolution yang membawa kepada apa diorang sekarang. Korang kena bagi diorang diet yang bersesuaian dengan diorang. Korang tak boleh just sebab korang nak hedgehog korang sama macam Hedgehoglia. Itu sangat-sangat tak adil dengan hedgehog korang yang ada sekarang ni. Sebab hedgehog korang yang diorang ada sekarang ni ialah man-made, ialah hedgehog domesticated yang orang buat khas untuk adapt with environment dekat dalam rumah, bukan adapt untuk environment yang dekat liar tu. Okay? Sebab itulah kita hedgehog owner cuba try untuk mimikkan diorang punya environment dekat hedgehog liar, dekat liar tu, tapi in a more selamat, in a more that hedgehog kita boleh enjoy in term of natural way, yang diorang suka digging. Yes, diorang still nocturnal, tapi diorang suka build nest, suka banyak-banyak benda kat dalam sarang diorang. So kita try untuk providekan untuk domesticated hedgehog, sebab some of the fitrah yang diorang suka menggali semua tu, diorang memang tak boleh tukar benda tu. Tetapi apa yang kita boleh tukar ialah kita provide enclosure yang selamat, lebih selamat untuk diorang. Lastly, Hedgehoglia diorang ada banyak capability, like diorang immune dekat snake venom, sebab tu diorang boleh makan snake yang lebih kecil. Ada juga statement yang mengatakan Hedgehoglia ni dia sangat bijak. Dia ambil venom snake yang dah mati, and then dia selaputkan, dia self-anointing dekat badan dia sendiri, supaya tu dia venom yang daripada snake mati tu dia boleh guna untuk predator dia, supaya predator tu tak dekat dengan dia. So benda-benda tu memang capability Hedgehoglia. Walau bagaimanapun tak ada enough research, tak ada saintis buat enough research lagi untuk hedgehog, domesticated hedgehog kita ni ada sama immune juga ke dengan Hedgehoglia tu. Sebab Hedgehoglia diorang buat benda tu as a part of diorang punya daily surviving. Tapi Hedgehoglia dekat rumah kita ni dah berdekat-dekat orang domesticatedkan kat rumah. Diorang tak ada practice benda tu. So kita tak tahu diorang still immune ke tak dekat snake, diorang still immune ke tak dengan some of the other things yang ada venom. So there is no enough research about that. So yes, sebenarnya for domesticated hedgehog banyak lagi benda yang kita tak tahu, sebab of course hedgehog ni ada different personality. But what I can share right now ialah benda yang daripada veterinary, benda yang recommended daripada legal sources. So korang boleh check for more information dekat link bawah kalau korang nak baca untuk lebih lanjut. Sebab tu nak beli hedgehog, I share guideline apa yang patut korang guna, apa yang tak patut korang guna. Bukannya I saja-saja cakap, oh I guna ni, so korang kena guna ni juga. No, sebabnya I dah banyak si benda bad thing yang happen to hedgehog ni. Contohnya hidung dia berdarah sebab guna habuk kayu. Sebab tu I cakap, no, jangan guna habuk kayu. Bukannya I saja-saja buat requirement tu. Actually these requirements memang American or outside orang luar dah selalu guna, tetapi orang kita tak buat benda tu. Sebab I don't know, it is normal ataupun orang kita macam tak kisah pasal haiwan peliharaan. And that is why I emphasize on how important it is. Sebab kita hedgehog ni ialah haiwan peliharaan. So itu amanah kita. Sebab amanah kita dah decide untuk bela diorang. So amanah untuk kita untuk beri yang terbaik untuk diorang. Semua requirement yang I share ialah as precaution, sebab kita tak nak benda buruk terjadi dekat hedgehog kita. Sebab dah ada benda buruk tu terjadi sebelum-sebelum ni dekat owner domesticated sebelum ni. Sebab itulah I share, sebab tu kita tak terjadi benda yang sama dengan hedgehog kita. Lastly, I nak share yang sebenarnya right now Hedgehoglia dekat luar sana sebenarnya dah endangered, iaitu diorang dah nak pupus. Dan banyak sebab-sebab faktor yang menyebabkan diorang dah endangered. Sebab diorang dah hilang habitat, banyak hutan yang dah ditebang, so diorang tak ada tempat nak duduk. So sebab itulah dekat Europe diorang banyak singgah daripada taman ke taman rumah orang untuk berteduh. Sebab diorang dah tak ada hutan diorang, orang sana dah tebang. That ialah sebab pesticide, iaitu racun serangga.
serangga. Sebabnya orang guna racun serangga dekat taman-taman, even dekat tepi-tepi hutan diorang guna. So dah tak ada serangga untuk diorang makan. Hedgehog liar ni diorang lebih suka serangga yang live, serangga yang hidup daripada serangga yang dah mati. Diorang tak ada sumber makanan yang mencukupi untuk nutrition badan diorang. Sebab itulah orang European, orang-orang daripada negara citizen yang ada wild hedgehog, diorang siap letakkan rumah, lepas tu diorang siap letakkan makanan kucing untuk makanan kucing tu top up wild hedgehog. So yes, wild hedgehog pun dah makan makanan kucing. So apa reason untuk korang tak bagi makanan kucing untuk hedgehog korang? Betapa diorang punya habitat dimusnahkan, sampaikan diorang boleh sesat, diorang tak ada habitat. So diorang jalan daripada taman ke taman kan. So sometimes diorang terlajak, terpergi dekat jalan tar tu, and sometimes diorang kena langgar dengan kereta. So that is one of the thing yang contribute kepada kepupusan hedgehog. Sebab tu dekat Europe sekarang and banyak negara lain yang ada wild hedgehog, diorang aktif untuk ada rehab center untuk hedgehog. Yes guys, itu saja video untuk minggu ini. I will try untuk upload more. Sorry, I selalu promise untuk upload more, tapi I busy sangat-sangat. Next video kita akan belajar pasal hedgehog food in advance. Kenapa kibal kucing? Kenapa bukan kibal hedgehog? So those are one of the topic. So stay tune. Okay, Ezra cakap stay tune. Stay tune. Jumpa dah saya next video. Jumpa saya.